Assalamualaikum dan selamat petang kepada yang terlibat Encik Muhammad Adib bin Zainuddin, Encik Muhammad Amjad bin Absabdin dan juga Mr. On Junji. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan saudara Encik Adib sebagai interviewer untuk mengajukan pada interviewee kita iaitu Encik Muhammad Amjad untuk beberapa soalan. Okey, Mr. On Junji akan merakam sesi perbualan kita pada hari ini untuk dijadikan rujukan pada masa akan datang. Okey, terima kasih kepada moderator Aina untuk memberi saya peluang. Okey, seperti biasa saya akan interview Encik Muhammad Nur Amjad pada beberapa soalan. So dekat sini saya ada dua bahagian soalan yang saya akan berikan kepada Amjad. Setiap bahagian ada mempunyai 5 soalan. So tanpa membuangkan masa lagi, Encik Nur Amjad, saya akan ke bahagian pertama iaitu Interface Design of Photography. Okey, untuk soalan pertama, adakah font size di Photography memberi dan mencukupi ciri-ciri dan mudah dibaca untuk anda? Okey, pada pandangan saya, font size dan font type yang telah digunakan untuk fotografi ini amatlah jelas dan kemas. Apabila kita tengok font size itu, kita taklah rasa susah sangat untuk membacanya. Jadi saya rasa memang ianya sangat-sangat sesuai font type dan font size dia. Dan ianya sangat kemas juga dan sistematik lah. Jadi ianya tidaklah menyakitkan mata kita apabila kita baca maupun dari dekat ataupun jauh. Okey, untuk soalan kedua pula, apakah anda rasa dalam penggunaan color di fotografi tersebut? Pada pandangan saya, color skema yang telah digunakan dalam fotografi ini amatlah sesuai bagi saya. Bagi pendapat saya, ianya sangat sesuai. Iaitu backgroundnya berwarna gelap, ni hitam. Bagi saya, apabila saya nak membuat proses editing, backgroundnya selalunya kalau dia berwarna gelap, ia akan menyenangkan saya lagi. Kalau ianya warna cerah, ia akan menyakitkan mata saya. Jadi saya tak berapa suka sangat. Tetapi kalau background dia warna gelap, saya memang sangat-sangat suka. Sebab ianya sangat lembut untuk diri kita tengok dia punya background tu. Okey, soalan satu dan kedua pun sudah dijawab. Okey, kita masuk pada soalan ketiga. Adakah setiap button dan penempatan button tersebut di fotografi memberi sedikit confuse kepada Amjad apabila memakai button tersebut ataupun tidak? Bagi saya ianya tidak confusing sebab ianya sangat-sangat teratur di belah kiri kalau kita boleh tengok dia punya button semua. Dan kat belah atas juga button-button dia. Jadi kita apabila kita tengok sekali mati kita tengok button-button dengan ikon-ikon dia, memang kita tak mengelirukan saya lah. Kita tahu apa function ni, di mana button ni. Jadi kita tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan lah dari segi placement button-button dan alignment ikon-ikon yang pada dalam fotografi ini. Okey, seterusnya kita akan masuk ke soalan keempat untuk bahagian pertama. Okey, adakah setiap tools di fotografi ini mewakili setiap ikon? Adakah setiap ikon tersebut pula berfungsi secara yang anda mahukan? Bagi saya ianya memang sangat-sangat kenalah ikon-ikon yang berada di dalam fotografi ini. Saya ni memang seorang pengguna Photoshop. Jadi apabila saya menggunakan fotografi ini memang sangat-sangat senang sebab setiap ikon yang berada dalam fotografi ni dia macam mewakili apa function dia. Macam contohnya lasso tool ada ikon lasso, kalau magic wand tool ada ikon magic wand tool. Jadi bila saya tengok tu saya automatically tahu fungsi-fungsi button-button dan ikon-ikon tu. Jadi memang sangat-sangat sesuai lah ikon yang telah dipilih untuk fotografi ini. Okey, kita masuk kepada soalan terakhir untuk bahagian pertama iaitu soalan kelima. Apakah perkara yang Amjad minat dekat tentang interface design terhadap fotografi? Adakah ia memberi kepuasan kepada anda? Okey, saya katakan memang dia memberikan sangat-sangat kepuasan lah kepada saya. Sebab saya ni jenis orang yang suka interface yang sangat-sangat clean dan simple. Jadi apabila saya tengok interface fotografi ni, ianya memang memenuhi kriteria-kriteria tersebut lah. Sebab ianya memang sangat simple dan clean looking. Ianya tidak meliurkan kepala, tak overcrowded. Memang sangat-sangat straightforward. Jadi ianya memang satu positif bagi saya. Okey, selesai sudah untuk sesi soalan untuk bahagian pertama. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soalan bahagian kedua. So macam biasa, ada 5 soalan yang saya akan berikan kepada Muhammad Amjad. Okey, untuk bahagian kedua ini adalah saya akan tanyakan soalan tentang functionality of photography. Okey, untuk soalan pertama,
adakah anda mengalami sebarang bug ataupun sebarang masalah yang tidak boleh dielakkan apabila menggunakan Photofee ni? Selama saya menggunakan Photofee ini, saya tidaklah pernah tengok apa-apa bug. Saya tak pernah encounter apa-apa major breaking bug lah di dalam Photofee ini. Paling teruk pun dia punya performance boleh get laggy sikit kalau internet kita slow, tetapi tak boleh menyalahkan tak boleh menyalahkan Photofee untuk tu, sebab ianya lebih kepada internet lah kan. Jadi Photofee ni anything major lah yang saya encounter yang telah yang boleh dianggap sebagai satu masalah besar ataupun bug yang besar lah. Itu bagi saya lah. Okey, untuk soalan kedua pula, adakah Photofee memberi manfaat yang mencukupi untuk anda membuat sebuah editing yang profesional seperti orang di luar yang sana? Okey, untuk soalan ini saya rasa ianya adalah 50-50, sebab kalau kita comparekan Photofee ni dengan Photoshop, dia punya features tu taklah sampai tahap Photoshop. Jadi kalau kita menggunakan Photoshop, memang kita boleh buat high level editing, professional editing, tetapi Photofee ni dia adalah satu, boleh dikatakan professional editing juga, tetapi taklah tahap Photoshop. Itu bagi saya lah. Jadi kalau kita nak buat quick editing ke basic editing ke, Photofee ni memang sangat-sangat sesuai. Okey, untuk soalan ketiga ni, saya ada dengar Encik Mohammad Nur Amjad berkata tentang Photoshop. So, adakah anda akan membuat bandingan Photofee kepada software Photoshop? Okey, saya memang suka membandingkanlah Photofee dengan Photoshop, sebab saya memang pengguna Photoshop. Dan saya rasa untuk soalan ini, dua-dua software ataupun web browser lah. Photofee ni dia melalui fungsinya melalui web browser. Saya rasa dua-dua benda ini, tools ni memang sangat-sangat berguna dan ada mempunyai pros dan cons sendiri. Jadi kalau Photoshop dia ada dia punya pros, dan Photofee dia ada dia punya pros juga. Macam contohnya Photofee ni kita boleh run menggunakan web browser, tetapi Photoshop ni kita perlu downloadkan dia, kita perlu installkan dia, kita perlu ada license untuk Photoshop. Tetapi Photofee ni dia tak boleh edit secara profesional macam Photoshop. Jadi dua-dua ada pros and cons dia. Itu bagi saya lah. Okey, kita dah dengarkan sebuah comparison kepada Photofee dan Photoshop daripada Encik Mohammad Nur Amjad. So, saya untuk soalan keempat ni, saya nak tanya, apakah features yang anda paling minati di Photofee ini? Okey, features yang saya paling minati adalah Photofee ni dia boleh membuka PSD file. Jadi memang jaranglah kita jumpa online photo editor ataupun photo editor biasa yang boleh membuka PSD file, iaitu Photoshop punya file. Jadi contohnya kita katakan saya telah membuat kerja saya dalam Photoshop, tetapi saya nak buka dalam Photofee. Mengikut keadaan jugalah. Kadang-kadang memang kita nak membuka Photofee ni secara urgent ke kecemasan, untuk proses yang cepat, Photofee ni amat bergunalah, sebab saya boleh membuka PSD punya file. Jadi itu adalah salah satu feature yang saya rasa memang sangat-sangat bagus yang telah diimplement di dalam Photofee. Okey, kita masuk kepada sesi terakhir untuk soalan bahagian yang kedua, iaitu soalan kelima. Okey, Encik Mohammad Nur Amjad, secara keseluruhan, apakah perkara yang anda akan implement untuk menjadikan Photofee ni menjadi lebih better selepas ini dan masa depan? Apakah yang anda cuba mahu masukkan kepada Photofee ni? Salah satu feature yang saya akan masukkan kepada Photofee ini daripada pemerhatian saya lah. Pemerhatian saya mengetahui bahawa Photofee ni apabila kita membukanya dalam web browser kita, ia tak ada tutorial macam mana nak menggunakan tools-tools dia. Jadi sebagai seorang kita katakan ada pengguna yang beginner, jadi dia tidak akan mengetahui apa function setiap ikon dan button yang terdapat di dalam Photofee ini. Ianya berbeza daripada Photoshop yang mana mempunyai ikon dan button yang sama juga, tetapi ada tutorial dia juga. Jadi apabila kita membuka Photoshop, dia akan tunjuk dulu tutorial macam mana nak guna, apakah function button-button ni. Tetapi Photofee tak ada feature tu. Jadi saya rasa kalau dia dapat implement tutorial di dalam Photofee, akan menjadi lagi baiklah Photofee ini. Okey, terima kasih Muhammad Nur Amjad. So, saya sudah pun bertanya 5 soalan untuk setiap bahagian, iaitu bahagian pertama yang interface design of Photofee dan bahagian kedua adalah functionality of Photofee. So, Encik Mohammad Nur Amjad pun telah menjawab kedua-dua bahagian tersebut. So, di sini saja soalan dan pengakhiran interview untuk kami berdua. So,
Saya akan serahkan kepada moderator Aina untuk mengambil bahagian. Okey, terima kasih kepada Encik Adib dan juga Encik Amjad. Okey, jadi saya sudahi kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih. Terima kasih.